Weh, geng, buki ke apa ni? 12 tahun Villa tak menang dekat Old Trafford. CR7 punya rekod dengan Villa cun gila. In fact, aku rasa dia skor 2 gol lah sekali dia lawan dengan Villa dan total 9 gol tak silap aku. But what happened weh? Ikut rekod masing-masing, Bruno dan Ronaldo bab penalti ni memang power lah. Bruno so far 93%, tak silap aku 21 daripada 22 penalti dia skor sebelum hari itulah kan yang sampai ke laut ke sampai ke bulan. Ronaldo 83%, career rekod tak payah cakap lah. Zaman Real dan Juve dia memang penalti taker yang wajib lah dan antara yang terbaik di dunia. Dan dia takkan miss dalam pressure situation. Kalau ada pun aku rasa tim dia still menang. Aku pun rasa kita tak boleh salahkan Bruno dalam situasi macam tu. Ingat kepada Mark Noble last week, rekod power macam mana pun boleh miss juga. Siapa-siapa boleh miss, termasuklah Ronaldo sekalipun. Cuma aku pelik lah, mana hop, skip and jump Bruno yang biasanya dia buat yang boleh mengelirukan penjaga gol. Itu bagi aku menunjukkan yang Bruno nampak pressure sampai boleh terlupa atau mengubah rutin dia. Bagi aku under pressure macam tu, last minute game, bunyinya macam momen untuk Cristiano Ronaldo. Aku dengar bola penalti yang Bruno sepak tu tak jumpa-jumpa lagi sampai sekarang. Pencarian masih diteruskan. Ramai pun frust juga sebab kaptenkan Ronaldo dalam FPL hancur. Sejujurnya aku mengharapkan Fergie time dalam game ni, last minute score. Tapi last Fergie time tu berjangkit dekat Villa dengan gol tunggal minit ke-88 daripada Courtney House. Yang main pun sebab Tuan Zebe tak dapat beraksi lawan majikan dia sendiri kan, sebab dia kan pemain pinjaman kepada Villa kan. What a glancing header lah dari sepakan penjuru yang memang tak bagi chance langsung kepada David De Gea. Dari mula lagi aku tengok free kick yang pertama tu, apabila Bruno dan Ronaldo berdiri belah kiri tu nak ambil, tapi last Bruno yang ambil kena dinding. Okey, bab free kick aku faham ramai fans Man United kata lagi elok Bruno ambil, sebab kalau kau tengok free kick kedua yang Ronaldo ambil pun kena benteng juga kan. Ronaldo bab free kick sejak dia menjak ni tak sehebat dulu-dulu lah kan, tapi bila bab penalti Bruno dah siap-siap pegang bola. Lepas tu aku tengok Ronaldo berdiri je belakang dia, siap bisik lagi. Aku terkejut weh. Memang dah plan rupanya. Rupanya Ole dah set sebelum game, memang Bruno akan ambil penalti. Wow. Pas ni aku tak tahulah akan berubah ke tak lepas Bruno dah miss. Sebab aku rasa ramai yang kapten Ronaldo dalam FPL pun rasa sebab dia yang ambil penalti kan. Maybe itu akan mengubah dinamik pilihan kapten Liga Fantasi lepasnya. Itu pun kalau Bruno terus kekal sebagai penalty taker. Ole Frans kata player Villa buang masa dekat 2 minit berkumpul depan ref, protes. Lepas tu Martinez pun macam biasalah menganjing Bruno. Kata, weh apa hal kau ambil penalti? Patut Ronaldo yang ambil penalti. Dia siap tunjuk je tu tau. Mungkin Martinez pun mahu dicabar dengan kehebatan Ronaldo. Tak lah. Tapi bab menganjing ni Martinez memang terkenal lah dari dulu. Masa time FA Cup 2 musim lalu mewakili Arsenal, dan latest Copa America masa lawan Colombia. Ole menggunakan itu sebagai alasan selain dia menuding jari kepada ref, adalah sesuatu yang aku tak boleh nak brain lah. Sebab kalau ikutkan, Maguire pun boleh kena cut sebab last man offense tarik McGinn kan. Nampak macam sengaja lah, sebab waktu tu dia tengah struggle dengan speed. Sebab dia tengah, aku rasa mengalami kecederaan waktu tu kan. Tu sebab dia kena tukar lepas tu kan. Dan dia tak kena apa-apa langsung walaupun VAR tengok balik insiden tu. Lepas tu insiden De Gea yang kena foul dengan Watkins sebab goal last minute tu aku faham lah. Sebab linesman pun dah signal dekat VAR Watkins memang ada foul De Gea dan berada dalam kedudukan offside disebabkan obstruction ataupun block De Gea masa tandukan House tu masuk ke dalam gawang Manchester United. Bagi aku Ole tak boleh nak salahkan mana-mana pihak sebenarnya. Sama ada konsisten ke tak konsisten ref tu. Sepatutnya Man United menang atau at least jangan kalah lah dalam game tu. Ref tak control berapa banyak chances kau create dan score. 28 shots tapi aku tak rasa macam banyak tu pun sebab kurang decisive. Dekat final third nampak sangat ketara. Final pass tu macam missing lah aku rasa. Dalam 28 shots Manchester United ke arah gol Villa tu, berapa kali je Martinez betul-betul dicabar guys? Cuba fikirkan. Even De Gea sanggah kata-kata Ole sendiri lepas game, kata no excuses, kita kalah. Respect lah De Gea. Bukan apa, kau main home kot, dan kalau nak menang trofi macam Premier League, aku rasa inilah jenis game yang kau wajib menang. #Ole out dah mula trending dekat Twitter sekarang dan aku tak terkejut lah. Sejujurnya selepas kekalahan kedua berturut-turut dan 3 kekalahan total termasuk Piala Kerbau dengan UCL, Villa pun banyak create chances, kita tak boleh lupa. Silap-silap boleh skor 1-2 gol lagi. Watkins antara pemain yang sering kucak-kacirkan defense Man United. Ezri Konsa pun ada peluang. Ramai lagi lah kan. Entahlah, maybe faktor kehilangan Shaw awal-awal tu punca juga. Maguire yang struggling, faktor kecederaan pun maybe sebab kena sub dengan masalah calf injury, masalah betis tak silap aku, minit ke-60 lebih. Tapi Dalot masuk ganti belah kiri, bukan natural position dia pun kira not bad lah dia main, performance dia okey. Tak boleh nak salahkan dia. Sebab Alex Telles pun tak ada kan kali
kali ni. Cavani masuk nampak ada threat sikit, tapi maybe terlalu lewat. Walaupun positive impact bagi aku, Ole ada cakap maybe nak start try partnership CR7 dan Cavani, satu prospek yang sangat menarik lepas ni sebab nampak dia punya link up play. Cavani through the middle, Ronaldo belah kiri. Akhir kata Ronaldo, Sancho, Varane semua world class signings, tapi satu signing baru Man United kena buat selain CDM adalah world class manager. Paling penting bagi aku. Dalam 16 game sejak musim lalu, Man United sekadar 1 clean sheet, dan masalah bertahan dari set piece tu dah lama sebenarnya. So aku harap Ole take note, sedar dan perbaiki sebelum game mencabar akan datang. Satu benda positif, Man United cuma 1 point je belakang leader Liverpool sekarang. So kita chill dulu Chelsea 0, Manchester City 1. Game of the week lah, tak dinafikan. Battle antara European Champions versus Premier League Champions. Aku teringin sebenarnya nak tengok rating game ni dengan Man United ni game. Mana lagi satu banyak orang tengok. Sebab aku sendiri pun terpaksa tukar channel tiap 5 minit semata-mata nak tengok dua-dua game serentak. Aku ada sebut dekat Berbulu dengan Ben, aku yakin Pep takkan kalah buat kali keempat kepada Tuchel yang tiba di Chelsea Januari lalu. Walaupun Chelsea favourite sebelum game, dan City tidak menghampakanlah dengan mempamerkan aksi mendominasi permainan dan juga banyak create chances dalam game ni. 4 perubahan Tuchel buat untuk game ni selepas game lawan Spurs minggu lepas adalah Werner, Mendy, Kante dan juga Reece James. Semuanya kembali dalam first 11 yang juga bermaksud perubahan kepada taktikal 3-5-2 berbanding 3-4-2-1 lawan dengan Spurs. City pun sama. 4 perubahan, masukkan KDB, Foden, antara nama-nama yang dah lama menyepi sejak bermulanya musim baru, dan nampak immediate impact. Kalau dulu masa final UCL Pep dikritik overthinking, tiada kehadiran pivot seperti Rodri ataupun Fernandinho. Tapi kali ni Pep tak lakukan kesilapan yang sama. Dengan kehadiran Rodri, Pep ibarat dapat mojo dia balik lah kan, dekat Stamford Bridge. Sebabnya lepas ni makin banyak game mencabar lawan PSG, Liverpool akan datang. Secara amnya City nampak dahaga, lapar, brilian, lawa gila dalam persembahan mereka. Ini adalah kemenangan ke-221 Pep selaku pengurus Man City dalam perlawanan ke-303 dia. Aku klasifikasikan itu sebagai rekod yang sangat mental. First time juga season ni aku tengok Tuchel punya plan tak menjadi, dan kehadiran dinding biru Chelsea, Kante, Jorginho dengan Kovacic di barisan tengah tu macam yelah tak jadilah kan. Plan Tuchel adalah untuk menghalang City melancarkan serangan. Tapi sebaliknya yang berlaku kerana Chelsea nampak suka nak penetrate midfield City. Lukaku pun jarang nampak dalam game, jarang dapat servis, dan bila dapat bola pun sentuhan dia macam tak menjadi kan. Pendek cerita, kreativiti Chelsea kita nampak selama ni hilang sementara. Alonso pun kena banyak terima kasih dekat Rudiger sebab cover dia belah kiri tu, kerana game macam ni lah nampak kelemahan dia kan dari segi speed kalau dibandingkan dengan Chilwell lah. Ibarat satu reality check buat Chelsea dalam misi mencabar untuk title musim ni. City banyak menguasai possession, bukan satu kejutan bagi aku kalau dibandingkan dengan game UCL final pun sama juga kan, 60-40 possession tak silap aku. Chelsea nampak sabar dan berani cuba mengatasi pressing City, tapi jarang berjaya. Ada sekali dua tu aku nampak berjaya, dan bagi aku Werner nampak paling sharp kali ni walaupun dia jarang dapat peluang kan. Tapi aku paling enjoy drama tepi padang melihat reaksi Pep dan Tuchel. Ada satu time tu Pep dia tumbuk tapak tangan dia sendiri sebab Jesus ada miss chance. Tuchel pun best pandang bench. Lepas tu dia macam seolah-olah tak percaya. Weh, apa tengah berlaku atas padang ni weh? Ini bukan ikut plan ataupun kehendak aku kan, ataupun perancangan dia lah kan. Aku rasa kita kena akui lah, impact Grealish dah semakin nyata, dan aku tak boleh kira berapa banyak kali dia havoc weh kat sebelah kiri attacking City dalam game ni. Battle dia dengan Azpilicueta pun sangat menarik. Aku tak ingat bila kali terakhir tengok Kante main misplaced passes, lost possession. Tapi ni first lah setelah sekian lama kot. Macam serba tak menjadi kan Kante. Cerita pasal goal City yang memang aku akui ada faktor luck, tapi you make your own luck sebab attacking City memang non-stop. Dan bermula dengan rembatan Rodri tu, dapat dekat Jesus, dia pusing, rembat, lepas tu deflected lagi, mengelirukan Mendy yang memang tak ada harapan untuk save bola macam tu kan. Mendy agak cemerlang dalam game ni sebenarnya. Beberapa saves penting memastikan scoreline sekadar 1-0, terutamanya daripada Jack Grealish. Tuchel sedar dah kena sebiji kan, so kenalah tukar game plan. So time ni lah sebagai fan neutral tengok game, aku sumpah excited gila sebab Chelsea terpaksa keluar dari bentuk asal mereka. Kante digantikan dengan Kai Havertz dan game terus open weh. Di sinilah Grealish memang nampak superb sampai Thiago Silva kena clear bola off the line dari percubaan Jesus, hasil daripada cross Grealish itu sendiri. Selain tu Lukaku ada score tapi offside lah. Hold up play dia pun okey sebenarnya, tapi apa yang nampak ketara adalah kehilangan tenaga dan flair gameplay Mason Mount yang kita puja musim lalu. Teringat balik, killer pass dia lah yang Havertz dapat skor masa final UCL tu. Apa yang menarik tentang pasukan Man City sekarang ni, tak macam dulu ada sedikit kebergantungan kepada KDB kan.
ataupun Kevin De Bruyne. Namun sekarang nampak macam KDB pun aku rasa kena fight untuk tempat dalam kesebelasan utama selepas ni. Kemenangan ini secara tak langsungnya meletakkan City mengatasi Chelsea di kedudukan EPL. Aku kena highlight jugalah yang Chelsea tiada sebarang shot on target daripada 5 shots total mereka dalam game ni. Kesimpulannya guys, banyak perbualan media sebelum game tertumpu kepada City tanpa number 9, seperti mana Chelsea bijak dalam transfer window ni kan, dapatkan Lukaku. Namun atas dasar apa yang kita lihat dalam game ni, ia makin dilihat seperti kehendak dan bukan keperluan semata-mata untuk City dapatkan striker. Positional play dan interchanging antara Bernardo, Foden, KDB, Grealish dan Jesus bagi aku adalah jawapan dia setakat ni, yang mampu bermain peranan berbeza-beza setiap kali Pep perlukan diorang buat. Brentford 3, Liverpool 3. Game ni sumpah tak ngantuk weh. Aku macam dah boleh jangka fight macam ni dari Brentford, kerana itulah identiti Thomas Frank setakat ni. Ni satu lagi game yang menarik. Melihat telatah dua pengurus pasukan yang masing-masing tepi padang. Thomas Frank banyak pandang ke arah Klopp, tersengih lah, angkat kening lah, macam-macam lah, sampai Klopp pun lalas senyum dan redha je lah kan. Macam ni lah semangat kesukanan yang aku nak tengok sebenarnya. Kalau nak, kita boleh je fokus pada pertahanan Liverpool yang bocor 3 kali. Walaupun ada Van Dijk, tapi aku rasa tak adil kepada Brentford yang main seolah-olah mereka dah beraksi dalam EPL ni 6 tahun. Bukan sekadar 6 game, 6 gol weh dalam game ni. Drama yang penuh mendebarkan dan entertaining lah bagi aku melihat kebangkitan Liverpool mula-mula dan Brentford 2 kali bangkit selepas ketinggalan. Aku rasa tak ada tim yang layak untuk tewas dalam game ni dan kira fair result lah untuk kedua-dua pasukan. Dia ibarat old fashion football. Kau serang, lepas tu aku serang. Lalas kita tengok siapa menang. Salah pun berjaya menjaringkan gol ke-100 untuk Liverpool sahaja dalam EPL. Kalau sebelum ni 100 gol, termasuk 2 gol dengan Chelsea kan. So kali ni 100% untuk Liverpool je lah, 100 goals. Dan awal-awal lagi dia dah tunjuk niat dia. Kalau bukan kerana Ayer punya clearance, aku rasa Salah dah skor dah awal-awal tu. Menyesal lah aku rasa tak captain Salah untuk fantasy weh. Rasa macam dah lama tak tengok Van Dijk dicabar kan bab perebutan di udara. Tapi kali ni Ivan Toney lonjak macam kaki dia ada spring bye. Segala apa yang Brentford lancarkan melalui dia, dan kalau maintain form macam ni, tak mustahil dia boleh join England, sebab apa yang dia offer tu sangat berbeza daripada striker-striker lain dekat England. Cuma satu je lah yang hilang, sebab dia tak skor. Sayang weh Tony. Liverpool aku nampak banyak struggle dengan long balls kan kali ni, seperti yang Klopp sendiri akui lepas game tu. Dalam masa 2 minit Mbuomo, ingat dia dah skor tapi Matip pula steady clear bola, macam Ayer buat juga ketika Salah buat try sebelum tu. Akhirnya Brentford dapat ganjaran dari cutback Kanyos, yang kemudiannya Tony backheel dan disudahkan Pinnock dekat far post untuk gol yang pertama. Tak apa, let lu kata Klopp, yang tak tunggu lama pun untuk gol penyamaan. Hasil vision daripada Salah untuk menyedari Henderson dalam kedudukan baik, tak dikawal untuk melakukan crossing kepada Jota, ngam-ngam tanduk, masuk gol penyamaan 1-1, tamat separuh masa pertama. Tapi kena kredit David Raya, goalkeeper Brentford, yang banyak kali buat save dalam first half tu. Harus aku mention juga Jota pun nampak function gila dalam game ni di samping Curtis Jones. Dan akhirnya momen untuk Salah skor gol ke-100 EPL bersama Liverpool dari hantaran Fabinho memecahkan perangkap offside Brentford. Masa tu aku fikir game over lah kan, sebab tak sangka Brentford ada macam plan lain kan. Kelam kabut dalam kawasan penalti Liverpool, Trent punya side yang kelam kabut tu, dan mula-mula kena palang dulu sebelum Vitaly Chanel skor gol penyamaan untuk 2-2. Next, turn Liverpool pula. Why not? Curtis Jones main dah elok. Ditambah lagi dengan rebatan padu lebih 20 meter untuk gol ketiga Liverpool, dan lepas tu Salah ada peluang lagi sebenarnya untuk tabah jaringan tapi melewati palang gol. Aku rasa Salah dia takkan fikir pasal gol yang dia skor tu, dia akan fikir balik 2 kali dia miss tu. Sebab itulah Salah kan, standard dia tinggi babe. Ternyata semua miss tu akan menghantui Liverpool yang sekali lagi kelam kabut dalam barisan pertahanan untuk Yohan Wissa pula skor gol penyamaan untuk kedudukan 3 sama tu kekal lah sampai whistle penamat perlawanan. Van Dijk aku tengok muka dia macam bengkak dengan member dia dalam game ni, sebab dia perform steady bagi aku, terutama tackle dia kat atas Tony tu nak memastikan Liverpool tak bolos lagi. David Raya pun sekali lagi terpaksa buat point blank save dari Firmino yang masuk sebagai pemain gantian, ganti Curtis Jones. Man of the match performance bagi aku, sebab seri kau kena bagi dekat Curtis Jones dan David Raya, sebab seri kan, seri ni kira memastikan Klopp kini di puncak liga lah, dan perbezaan satu mata je mengatasi City, Chelsea dan juga Man United. Senyuman Frank dan Klopp pada hujung game tu cukup untuk memberi gambaran betapa hebatnya cabaran Brentford setakat ni dan harus diberi perhatian seperti mana Leeds buat musim lepas, dan jangan lupa Sheffield United buat 2 musim lalu. Sekarang kita sedar dorang menang dengan Arsenal first game tu bukan hanya kerana Arsenal main tak elok tau, tapi sebab tekanan yang Brentford lakukan ke atas barisan pertahanan Arsenal ketika itu. Satu lagi aku sedar, Liverpool ni tanpa Harvey Elliott, tanpa Thiago buat sementara ni, aku rasa tidak akan mengganggu rentak diorang, sebab squad depth tu ternyata kali ni nampak
dengan kehadiran Curtis Jones yang jarang juga main dalam first team. Masuk, kau tengok dia punya performance, mempamerkan killer passes dan composure dia dalam kawalan bola. North London Derby guys, what a game! What a win for Arteta. Aku nampak lompat sampai 3 kali, macam photostat dah, semua lompatan tu lebih kurang sama je. Kemenangan ini meletakkan Arsenal atas Spurs dalam kedudukan Liga dan Nuno kini semakin terdesak. Bolos 9 gol dalam 3 game Premier League. Ramai fans Arsenal cakap tunggu lepas international break dan ternyata dengan kepulangan beberapa pemain utama mereka, nampak tim yang jauh berbeza daripada Arsenal dalam first 3 game tu lah kan. Aku ibaratkan first 35 minit Arsenal macam Liverpool punya game dengan Milan lah. Cara Liverpool press, sama juga Arsenal buat benda yang sama kan. Non-stop attacking and pressing terhadap Spurs sampai diorang kelang kabut. Muka Nuno masa tu memang stres lah. Kesian aku tengok macam kena tampar 3 kali weh. Dalam 35 minit yang pertama, aku tengok Arteta dekat tepi padang. Jadinya aku pun tak senang duduk. Macam rasa nak masuk padang main bola je. Lagi-lagi baru ni ada video viral kan. Training Arsenal, si Arteta pun nak train sekali, tunjuk skill passing dia yang boleh dikatakan masih lagi high level lah. Sejak menang FA Cup 2020, tak banyak untuk Arsenal raikan. Tetapi hari ni ibarat ataupun umpama satu permulaan baru untuk Arsenal. First half Spurs hamba weh, sekali lagi. Chances created tak ada. Nuno pun tak teragak-agak nak gantikan Tanganga yang nampak macam nak kena cut dengan Dele Alli yang tak berapa nak function dalam trio serangan Spurs tu. Martin Odegaard diberikan ruang terlalu bebas untuk menjadi playmaker Arsenal dan Spurs nampak macam tak ada game plan dalam 35 minit pertama tu. Jauh beza weh, 35 minit pertama Spurs lawan Chelsea minggu lalu dengan 35 minit pertama lawan dengan Arsenal. Thomas Partey, aku rasa bila dah fully fit, dia adalah satu aset yang cukup besar untuk Arsenal dan persoalan sama ada Smith Rowe mampu main bersama dengan Odegaard hari ini aku rasa dah pun dijawab dengan penuh bergaya. Kesemua mereka dalam form terbaik kali ini berganding untuk gol pertama selepas Odegaard yang menemui Saka yang melakukan cutback untuk Smith Rowe pantas melorongkan bola menewaskan Hugo Lloris. Dan kalau tengok gol kedua pula giliran Smith Rowe untuk jadi provider. Dia pula cutback untuk Oba score. Budak yang dikenali dengan panggilan Croydon De Bruyne. Main macam KDB weh. Dan aku rasa KDB pun kalau tengok dia main macam ni bangga lah. Persoalan sama ada Leno atau Ramsdale akan start aku rasa dah terjawab masa game Piala Kerbau itu. Leno start kan, so maknanya Ramsdale main lah dalam game sebesar ini. Dan kalau bukan kerana fingertip save dari si Ramsdale ni, dari percubaan Lucas Moura kat ujung-ujung game, mungkin silap-silap Arsenal dah bolos 2 biji dan tertekan untuk 5 minit terakhir permainan kan. Keupayaan Ramsdale dalam passing game dia sebagai goalkeeper sedikit sebanyak memberi dia advantage lah ke atas Bernd Leno. Sanchez dengan daya yang nampak steady dalam 3 perlawanan pertama Spurs menang 1-0, 1-0, 1-0 tu kena bully weh dengan kelajuan pemain-pemain Arsenal. Harry Kane sekali lagi hamba, cuma sentuh bola 2 kali tak silap aku dalam 20 minit pertama. Kesilapan dia juga bagi possession balik dekat Arsenal buat serangan balas, tapi at least dia kejar balik lah kan untuk try tebus balik kesilapan yang akhirnya sekadar membantu Saka untuk skor gol yang ketiga sebab tackle dia itulah yang buat bola tu lantun balik betul-betul depan Saka. Peluang Kane yang terbaik aku rasa datang minit ke-60 bila chip dia aku rasa berapa cm je tersasar daripada tiang gol Arsenal. Selain insiden penalti yang Ben White terang-terang nampak lewat sikit lah ke atas Harry Kane yang ref dan VAR pun macam tak bagi penalti. Agak pelik lah, mungkin kalau benda tu dapat penalti mungkin mengubah game kan. Second half nampak hidup sikit game Kane tapi still belum level sebenar Harry Kane. Kalau ada positif untuk Spurs adalah kemasukan Bryan Gil yang aku rasa dah masanya untuk mencabar kesebelasan utama Nuno ni. Instant impact bila dia masuk untuk gol saga hati Son Heung-min tu kan. Hasil daripada hantaran dia juga kepada Reguilon. Xhaka seorang lagi pelengkap Arsenal, kali ni dengan movement dia, ball winning dan dia jugalah yang aku rasa connect the dots buat Arsenal di samping Partey. Kehilangan dia kali ni masalah lutut pula. So fans Gunners kena harap tak lama lah sebab squad depth Arsenal tak sama seperti pasukan top 4 lain. Ya, Sambi Lokonga mungkin boleh mengisi kekosongan itu tapi bukan pada level yang sama seperti Xhaka kan. Man of the match bagi aku tak nafikan adalah Smith Rowe dalam penglibatan dia untuk gol pertama dan kedua. Speed dan control dipamerkan dalam first half tu next level guys. Keputusan ini bermaksud Spurs kalah 3 London Derby berturut-turut. Tapi yang ni paling pedih lah. Fans Spurs aku tengok belum 40 minit ada yang dah keluar daripada stadium. Kena bersabar guys, bagi masa sikit dekat Nuno ni. Dulu Pochettino pun ambil masa beberapa bulan sebelum menjadi. Tapi bezanya Poch dengan Nuno ni, Poch dulu apa yang dia buat nampak dalam game. Gameplay Nuno ni aku sendiri tak faham. Kalau kau konservatif, means defend kau kena kebal lah. Ni kau main long balls, kejap pressing, kejap tak, kejap direct. So dia tak ada clear identity lagi. Dan midfield nampak kosong. Kali ni mudah sangat untuk Arsenal main direct football. Dan sampai terbuka sangat barisan pertahanan Spurs tu. Apapun,
Yang menariknya aku nampak Thierry Henry bangga turut datang menyaksikan North London Derby ni dengan billionaire Sweden Daniel Ek, yang juga pemilik Spotify yang kena reject Kroenke baru-baru ni. Daniel Ek ni juga merupakan penyokong tegar Arsenal sebenarnya. Okeylah guys, apa-apa pun ni semua sekadar pendapat aku je, dan korang dialu-alukan untuk tidak bersetuju dengan aku kalau perlu. Sila komen feeling korang dekat bawah, sebab aku nak baca gak, terutamanya fans Man United, Chelsea, Liverpool kan. Kadang-kadang komen ni aku guna juga untuk buat video dan show berbulu dengan Burn. Kalau korang notice, aku rajin juga reply seberapa banyak komen aku mampu. Jangan serik untuk like, share dan subscribe. Raikan pendapat berbeza. This is Burn TV.